ahli hakikat. Hanya melihat kepada Allah, yani hanya melihat kepada kewujudan Allah yang hakiki, dan tidak melihat apa pun di sampingnya. Dia tidak melihat kepada yang lain lagi. Ainul basirah tu dia tengok dua-dua. Satunya dia tengok kepada kewujudan Allah yang hakiki, yang kedua dia tengok kewujudan dirinya yang majazi. Lalu dia rasakan wujud dirinya ni macam tidak ada dalam gandingan dengan wujud Allah. Itu ainul basirah. Hakul basirah ni dia tak tengok dah wujud diri dia ni yang majazi ni. Dia hanya tengok dengan pandangan hati dia tentang wujud Allah yang hakiki. Jadi diri dia tak ada dalam pandangan dia. Hak tadi tu ada dalam pandangan dia, cuma dia tahu diri dia ni seumpama tak ada dalam gandingan dengan wujud Allah. Gitu. Bukannya mereka tidak melihat adanya alam sekitarnya, bukan bererti ahli tasawuf ni, orang yang berada pada hakul basirah ni, dia menafikan kewujudan depan mata ni. Bukan bererti dia menafikan kewujudan makhluk yang ada depan mata ni. Bukan dia kata tak ada depan mata ni, bukan dia kata macam tu. Baik. Adapun orang yang berada pada tahap ainul basirah, yang mendapat nurul ilmi, cahaya ilmu yang hakiki, cahaya ilmu yang sebenar, iaitu apa benda? Iaitu dia merasakan dirinya ini semacam tidak ada jika dibandingkan dengan kewujudan Allah. Baik, saya nak memahamkan ini dengan balik kepada contoh tadi tu. Ada benda, ada bayang. Kalau kita kata benda ni ada tak? Ada. Bayang ni ada tak? Ada. Sebab tu boleh tengok. Bila kita tengok bayang, ada benda, ada bayang kan? Bila kita tanya orang benda ni ada tak? Ada lah. Sebab kita boleh nampak. Tanya bayang dia pula, tanya bayang ni ada tak? Ada lah, sebab kita boleh nampak. Jadi dua-dua tu ada belaka atas nama adanya. Tapi kalau kita tanya dia balik, hak sebenar ada, hak mana? Hak sebenar. Maka hak sebenarnya orang akan kata hak ni je. Hak bayang tu tak sebenar dah. Jadi bayang tu macam tak ada. Jadi kalau kita tengok bayang saja, kita akan kata ada. Kalau kita tengok benda ni, kita akan kata ada. Tapi kalau kita bandingkan dua, kita akan kata hak ni je hak adanya, hak tu tak ada. Maka demikianlah bandingan antara kita dengan Allah. Bila tengok dari sudut Allah Ta'ala saja, kita akan yakin adanya Allah. Kita akan kata adanya Allah. Bila kita tengok pada makhluk pun, kita akan kata adanya makhluk. Tapi bila kita bandingkan dua, wujud kita dengan wujud Allah, kita akan kata wujud sebenar adalah wujud Allah. Kita ni dalam bandingan wujud Allah ni umpama tak ada. Sebagaimana bayang dengan benda ni kita akan kata hak ni lah hak wujud sebenarnya. Bayang seumpama tak ada. Itulah bahasa ahli tasawuf. Jadi orang yang berada pada ainul basirah ni, iaitu orang yang merasai, memahami, menyedari, merasai bahawa wujud dia ni dalam hubungan dengan wujud Allah macam tak ada dia ni. Kerana yakin kepada kebenaran wujud Allah. Itu dinamakan ainul basirah. Tapi kalau tengok atas diri dia saja, dia akan kata ada lah, tidak kata tak ada. Tapi bila dibandingkan dengan wujud Allah, dia kata dia ni macam tidak ada. Sebagaimana bayang jugalah. Kita akan kata bayang tu ada lah sebab kita nampak bayang tu. Tapi bila kita bandingkan dengan empunya bayang tu, kita akan kata bayang ni umpama tak ada lah kalau dibandingkan dengan empunya bayang tu. Tu tamsilan dia. Jadi makhluk ini, tengok atas sisi makhluknya memang ada. Tapi tengok atas sisi dalam hubungan dia dengan wujud Allah, kita akan kata dia tu tak ada. Kerana wujud sebenar adalah wujud Allah. Baik, tamsilan lain untuk memahami istilah ahli tasawuf ni. Benda ni sebenarnya bukan payah sangat. Tapi kalau kita nak fikir sikit, nampaklah. Baik, bayangkan dalam satu bilik. Dalam satu bilik ada orang seorang, ada patung
2, 3 atau se pun cukup lah. Ada orang seorang, ada patung se. Baik, kalau kita tanya ada berapa dalam bilik tu, kita akan kata ada 2. Orang pun ada, patung orang pun ada. Jadi kalau kita tanya ada berapa, kita akan kata ada 2. Tapi kalau kita tanya ada berapa orang, kita akan jawab ada seorang je. Maka demikianlah ahli tasawuf ni. Bila ditanyakan wujud, kata Allah tu ada, makhluk pun ada. Tapi bila dikatakan wujud sebenar tu berapa, Allah saja je. Makhluk ni memang tak ada. Itu bahasa ahli tasawuf. Di sinilah tempat orang tersalah faham, lalu menuduh tasawuf mengajarkan ajaran yang salah, songsang dan sebagainya. Padahal itu istilah dia. Orang belajar usuluddin, kadang-kadang orang mengaji usuluddin ni, dia tak nak siku dengan tasawuf, dia tak dang. Sebab dia ngaji mungkin dia tak lumak mulai lah. Usuluddin, dalam ilmu usuluddin dibahagikan wujud kepada 2. Wujud yang hakiki, yakni wujud Allah. Yang kedua, wujud yang majazi, wujud makhluk, tapi dinamakan majazi, pinjaman. Perkataan lain disebut sebagai wujud yang jaiz, majazi ataupun jaiz, mungkin, atau istilah-istilah lain sama je makna. Yang bukan wujud sebenar. Jadi ulama-ulama usuluddin sudah menyebut istilah ni. Wujud Allah itu wujud hakiki, Khalik, pencipta. Wujud makhluk adalah wujud yang majazi ataupun wujud yang mungkin, wujud yang jaiz ataupun aradi. Semua istilah-istilah tu maknanya satu saja, iaitu wujud pinjaman, wujud yang bukan asli, wujud yang bukan hakiki. Jadi bila kita tengok 2 ni, bila kita tanya ada berapa hak wujud, kita bila kita tanya ada berapa yang wujud, kita akan kata ada 2 lah. Satu yang hakiki, satu yang majazi. Hakiki wujud Allah, majazi wujud makhluk. Kita akan kata ada 2. Bila kita tanya ada berapa yang wujud. Tapi kalau kita tanya ada berapa yang wujud hakiki yang sebenar, kita akan kata hanya ada Allah. Wujud majazi ni tak ada lah, sebab kita tanya berapa hak hakikinya. Kalau berapa hak wujud, memang 2 lah. Maka sebab itu bila ulama tasawuf mengatakan bahawa tidak ada yang wujud, yakni tidak ada yang wujud yang sebenar-benarnya melainkan Allah, dengan mana tidak ada wujud yang hakiki, hak sebenar-benar wujud melainkan Allah Ta'ala saja. Jadi kata-kata ulama tasawuf ni bukanlah bererti mereka beranggapan makhluk semua ni jadi Tuhan mereka. Bukan gitu. Itu bukan maksud kata-kata mereka itu. Bukan makna macam tu. Iaitu wujud sebenar, tidak ada wujud yang sebenar-benar, yakni yang hakiki, melainkan wujud Allah. Wujud hak hakiki, hak sebenar. Itu kalam ahli tasawuf yang perlu kita fahami baik-baik supaya tidak timbul kekeliruan. Sikit lagi dah. Jadi yang kedua ni, orang-orang yang menggunakan nurul ilmi, cahaya ilmu yang hakiki, iaitu ainul basirah, merasa dirinya tidak ada. Yang merasakan dirinya tidak ada dalam hubungan, dalam bandingan, dalam gandingan dengan wujud Allah. Wujud makhluk, wujud Allah. Jadi wujud makhluk ni majazi, wujud Allah hakiki. Jadi disitulah orang yang berada pada ainul basirah tu, dia rasa macam dirinya tidak ada. Yang ada sebenarnya hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tu dia. Jika dibanding dengan adanya Allah, ingat,
jika dibanding dengan kewujudan Allah. Jadi orang yang berada pada ainul basirah ni, dia menyedari wujud diri ni macam tak ada dalam bandingan dengan kewujudan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang merasa seperti itu, maka itu dikatakan ainul basirah. Baik, hakul basirah pula gua ni. Sedang ahli hakikat hanya melihat kepada Allah, yakni hanya melihat kepada kewujudan Allah yang hakiki, dan tidak melihat apa pun di sampingnya. Dia tidak melihat kepada yang lain lagi. Ainul basirah tu dia tengok dua-dua. Satunya dia tengok kepada kewujudan Allah yang hakiki. Yang kedua, dia tengok kewujudan dirinya yang majazi. Lalu dia rasakan wujud dirinya ni macam tidak ada dalam gandingan dengan wujud Allah. Itu ainul basirah. Hakul basirah ni tidak tengok dah wujud diri dia ni yang majazi ni. Dia hanya tengok dengan pandangan hati dia tentang wujud Allah yang hakiki. Jadi diri dia tak ada dalam pandangan dia. Hak tadi tu ada dalam pandangan dia, cuma dia tahu diri dia ni seumpama tak ada dalam bandingan, dalam gandingan dengan wujud Allah. Gitu. Bukannya mereka tidak melihat adanya alam sekitarnya, bukan bererti ahli tasawuf ni, orang yang berada pada hakul basirah ni, dia menafikan kewujudan depan mata ni. Bukan bererti dia menafikan kewujudan makhluk yang ada depan mata ni. Bukan dikata tak ada depan mata ni, bukan dikata macam tu. Tengok. Tetapi tengok, kerana alam sekitarnya itu tidak berdiri sendiri. Ni alam makhluk semua ni yang ada depan kita ni, dia tidak berdiri sendiri. Maksudnya apa? Dia tetap bergantung kepada Allah. Kewujudan makhluk ni dan kelangsungan makhluk ni sentiasalah bergantung kepada Allah. Kita jangan fikir Allah Ta'ala buat kita ni patut dia lock gitu je. Jangan. Itu adalah pemikiran ahli falsafah, yang dengan sebab itulah Al-Imam Al-Ghazali menghukum kufur kepada ahli falsafah, kerana dianggap Allah Ta'ala ni mencipta makhluk, lepas tu dia lock gitu je, autonomi, tak kait dengan dia dah. Bukan seperti itu. Keyakinan akidah kita macam mana? Allah Ta'ala cipta kita ni dan kita sentiasa bergantung dan berkait dengan Allah. Sentiasa. Bukan dia cipta kita, dia lock atas kita dah, autonomi kita. Bukan. Itu bukan. Itu Mu'tazilah. Allah Ta'ala cipta kita, kemudian cipta kudrat pada kita, lepas tu dia lepaskan kita autonomi. Atas kita belaka nak buat benda-benda pun, nanti kita akan dibalas syurga neraka. Itu bukan akidah kita. Ingat, itu bukan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Itu adalah akidah Qadariyah. Yang pegangan kita Ahlussunnah, bahawa kita diciptakan Allah dan kita sentiasa bergantung dengannya, sentiasa berkait, berpaut kepadanya, tertakluk dengan sifatnya, kudratnya, iradatnya, ilmunya, sama basarnya, sentiasa terkait. Cuma kita ini secara syariatnya diberikan sesuatu yang disebut sebagai usaha. Itu saja bahagian kita. Usaha untuk buat baik dan meninggalkan kejahatan. Itulah bahagian usaha, itulah bahagian pilihan, itulah kita ni dinilai perbuatan kita sama ada baik atau buruk, dosa ataupun pahala. Itu dia. Adapun yang menetapkan kejadian tetap terjadi dengan kudrat dan iradat Allah. Sikit je faham oleh tu. Jangan kita faham hak jenis tadi tu, yang memahami Tuhan buat kita, lepas tu beri kudrat kita, lepas tu dibebaskan kita secara mutlak atas kita belaka. Itu bukan pegangan Ahlussunnah wal Jamaah.
Itu Qadariyah. Innahum majusu hadhil ummah. Pegangan itu seumpama pegangan ahli Majusi dan bukan pegangan ahli sunnah wal jamaah. Tetapi kerana alam sekitarnya itu tidak berdiri sendiri, yakni makhluk depan kita ni dia tidak secara independen, dia tidak secara istiqlal, dia tidak berdiri sendiri, dia tetap bergantung kepada Allah, tetapi selalu berhajat kepada Allah, yakni sentiasa berpaut, bergantung, berhajat kepada Allah. Maka adanya alam ini tidak menarik perhatian mereka. Jadi ahli tasawuf ni, yang pandangan makrifat mereka ni melihat kepada hal yang tinggi, dia tak tengok dah kepada makhluk yang bersifat seperti itu tu, yang bergantung dengan yang lain, dia tak tengok dah. Dia hanya melihat kepada Allah Ta'ala yang hakiki. Itu pandangan kearifan. Kerana itu mereka menganggap bagaikan tidak ada. Bagaikan tidak ada. Kerana kewujudan makhluk ni sentiasa bergantung kepada Allah, bukan hak sebenar. Maka tempat kita bergantung itulah yang sebenarnya. Jadi ahli tasawuf dengan pandangan makrifat mereka ni, pandangan kearifan mereka ni, mereka kata Allah lah hak sebenarnya. Kita ni tak ada apa-apa, bergantung dengan dia belakang. Itu je sebenarnya nak khabar. Itu je bukan apa. Cuma bahasa yang mereka pakai tu dalam menguraikan tingkatan-tingkatan tu mungkin kadang-kadang tak dapat ditanggap oleh orang yang tak rasa macam dia rasa. Itu je yang jadi keliru, bukan apa. Kalau jelas molek nampak je. Cuma tadilah bahawa ia adalah merupakan tahap keyakinan dan pandangan batin seorang sufi, seorang ahli makrifat dalam melihat kebenaran Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada di antara ahli makrifat yang berkeyakinan manusia sudah jadi Tuhan, ataupun Tuhan menjelma dalam diri manusia, ataupun semua makhluk ini semuanya satu kesatuan ketuhanan. Bukan, tidak ada pemikiran seperti itu. Yang mereka ada, yang ada dalam keyakinan mereka itu, wujud yang sebenar-benarnya adalah wujud Allah. Makhluk ni adalah makhluk ciptaan dia, yang kalau digandingkan wujud Allah seumpama tak ada benda, macam bayang-bayang, tak ada. Itu dalam pandangan kesufian, pandangan kearifan.